Oh, kau tolak lamaran aku ya? Panggil aku Joyah. Bukan nama sebenar. Nama IC aku moden sikit. Tapi aku suka nama Joyah ni mungkin sebab kena dengan perwatakan aku yang macam makcik-makcik bawang ni lah. Kata kawan-kawan aku. Okey, sebelum aku mula cerita, aku nak pesan dulu tau dekat korang. Aku share ni sebagai pengetahuan je tau. Dan peringatan untuk korang supaya jangan terjebak dengan benda-benda syirik macam ni. Dosa besar ya. Korang pernah dengar tak pasal minyak dagu? Okey, mari sini. Aku nak story tentang kejadian ni yang pernah berlaku dalam keluarga aku 20 tahun yang lalu. Aku anak sulung dari sebuah keluarga yang sederhana. Adik-beradik aku ramai, tapi tak perlulah aku bagi tahu berapa jumlahnya. Takut korang tak larat nak kira sebab ayah aku kahwin 3. So kisahnya setiap kali cuti sekolah, aku dan juga beberapa orang lagi adik-beradik aku yang dah besar-besar sikit ni akan dihantar duduk dengan nenek dekat kampung di sebuah negeri di pantai timur. Mungkin sebab bapa aku nak bagi mak rehat seketika dari mengasuh kami yang bermacam PL dan ragam ni. Tapi aku tak kisah. Memang saat ini aku nanti-nantikan sebab aku suka kat kampung. Boleh mandi parit, tangkap ikan tepi sawah, sambil main basikal dengan kawan-kawan dan sepupu sepapat kat kampung. Dekat rumah tu, nenek aku duduk sekali dengan mak saudara aku yang bongsu, mak su aku yang dikenali dengan panggilan Cik Tipah kat kampung tu. Berumur 25 tahun masa tu dan dia seorang janda anak 2. Dia antara wanita yang tercantik dalam kampung tu. Tapi Cik Tipah ni, dia tak berminat nak kahwin lagi. Dan dia dah tolak banyak lamaran sebenarnya lepas dia berpisah dengan bekas suami dia dulu. Berpisah sebab apa tu aku tak tahulah. Sebab masa tu pun aku kecil lagi. Cik Tipah ni, dia nikah muda. Seingat aku, dia tak sempat ambil SPM pun masa tu. Dalam ramai-ramai lelaki yang datang meminang dan lamaran ditolak tu, ada seorang lelaki ni yang sangat marah dan dia tak puas hati bila lamarannya ditolak. Dengar cerita, katanya dia pergi jumpa Bu Musiam untuk dapatkan juga Cik Tipah ni. Kalau korang ingat lagi kan, zaman dulu kan orang suka gantung gambar dalam rumah kan. Sekarang ni aku rasa ramai dah kot yang tak buat bila dah tahu hukum hakamnya. Wallahualam lah. So nak dijadikan cerita, pada satu hari, rumah nenek aku dipecah masuk dan ada beberapa gambar hilang tanpa disedari. Pada awalnya memang tak ada siapa pun perasan sebab semua duk fokus check harta benda apa yang hilang kan. Memang langsung tak terfikir pasal gambar. Seminggu kemudian, Cik Tipah aku demam panas dan bermulalah episod hitam dalam hidupnya bila dia selalu mimpi seorang lelaki datang memanggil namanya tapi dia tak dapat tengok wajah lelaki tu dengan jelas. Dan dalam masa yang sama, memang ada seorang lelaki selalu duk lalu lalang kat depan rumah nenek aku ni. Sambil tersenyum setiap kali tengok Cik Tipah aku. Aku panggil dia Jebon lah ya. Cik Tipah kemudiannya bagi tahu nenek aku yang dia dah jatuh cinta pada Jebon. Sebab dah selalu sangat lalu dekat depan rumah. Padahal Jebon ni pernah masuk minang dia dulu dan dia dah pernah tolak dah lamaran lelaki tu sebelum ni. So nenek aku pelik lah kan. Kenapa pula Cik Tipah ni tiba-tiba berubah hati dan beria sangat nak kahwin dengan Jebon. Nenek aku tak setuju lah sebab dia rasa macam ada something wrong somewhere. So pada satu malam tu, Cik Tipah hilang dari rumah dan tak balik-balik. Sampailah esok hari, nenek aku start risau dah. Lepas tu dia minta Pak Teh aku, iaitu abang pada Cik Tipah ni, untuk cari Cik Tipah di sekitar kampung. Tapi tak jumpa. Kemudian nenek bagi tahu Pak Teh, cuba cari kat rumah si Jebon tu. Sebab dia memikirkan yang ada kemungkinan Cik Tipah aku ni pergi kat sana kan. Dan ternyata betul. Bila sampai je kat rumah Jebon tu, ada kelibat Cik Tipah. Kelihatan Cik Tipah sedang duduk termenung di atas kerusi. Manakala masa tu Jebon dah larikan diri dah. Bila nama Cik Tipah ni dipanggil dan bahunya disentuh, dia terkejut dan dia menjerit-jerit panggil nama Jebon je. Bila Pak Teh aku bagi tahu dekat adik dia ni, dia dah terkena buatan orang ni kan. Terus Cik Tipah tolak Pak Teh, lepas tu dia berlari keluar rumah tu sambil panggil nama Jebon. Nasib baik Pak Teh datang dengan 3 orang kawan-kawan dia. So terpaksalah bergelut dan bertungkus lumus untuk pegang Cik Tipah ni untuk dibawa balik ke rumah. Sampai kat rumah, Pak Teh ikat tangan dan juga kaki Cik Tipah sebab tak nak dia melarikan diri. Sebab masa tu dia meronta-ronta. Aku yang masih kecil lagi masa tu hanya mampu menangis dan aku panggil-panggil je nama Cik Tipah. Tapi Cik Tipah tak layan pun. Dan dia terus menjerit memanggil nama lelaki tu saja dengan muka yang bengis. Nenek panggil Pak Imam kat kampung tu untuk tengok-tengok keadaan Cik Tipah yang dah tak terkawal dah. Macam orang gila. Lepas tu Pak Imam tu pun bacakanlah ayat Quran dan kemudian mandikan Cik Tipah dengan air bacaan berkenaan lah. Seketika kemudian Cik Tipah diam dan direbah. Kata Pak Imam, Cik Tipah ni terkena minyak dagu.
dan agak sukar untuk disembuhkan. Berkemungkinan dia akan pergi cari lagi si Jebon tu. So perlu ada seseorang yang kena ditugaskan untuk jaga Cik Tipah dengan rapi. 3 hari Cik Tipah berkurung dalam bilik tanpa makan minum. Dia diam je merenung dinding. Puas di pucuk. Tapi dia tetap diam. Sesekali nampak dia menitiskan air mata. Nenek dan Pak Teh aku menangis je tengok keadaan Cik Tipah. Seorang wanita yang cantik dan baik sebelum ni mula menjadi tak waras dan perlukan penjagaan rapi. Malam tu Pak Teh pergi solat kat masjid dan nenek pula tengah masak untuk makan malam. Tiba-tiba Cik Tipah menjerit dan berlari keluar bilik. Aku yang masa tu ditugaskan untuk mengawasi depan pintu bilik Cik Tipah tak sempat nak buat apa-apa. So, aku dengan nenek dan juga beberapa orang kakak dan abang aku cepat-cepat pergi kejar Cik Tipah. Tapi tenaga nenek yang tak kuat tu dan juga badan aku yang kecil ni tak dapat memegang Cik Tipah. Dia terus melompat ke tangga dan hilang di dalam gelap malam. Sebaik saja Pak Teh aku balik dari masjid, nenek terus suruh cari Cik Tipah dekat rumah Jebon. Dan ternyata memang dia ada dekat situ. Mencari lelaki yang dicintainya tu, namun rumah tu kosong. Puas di pucuk, akhirnya Cik Tipah berjaya dibawa pulang. Pak Imam pun panggil seorang ustaz dari negara jiran yang tak jauh pun dari rumah nenek aku, seberang sungai je. So ustaz ni pun datanglah tengok Cik Tipah. Kata ustaz tu, ilmu hitam minyak dagu ni agak payah nak rawat dan sebenarnya ramai dah meninggal akibat lambat berubat. So selama 2 hari ustaz tu berubat Cik Tipah, dibacakan ayat Quran tanpa henti bersama dengan jemaah masjid. Akhirnya Cik Tipah sedar dan sembuh, tapi tak sepenuhnya. Dia tak lagi ceria macam biasa. Selalu termenung, menangis. Lepas dari kejadian tu, nenek aku selalu teman Cik Tipah. Ajak dia mengaji Quran sama-sama, ajak dia pergi solat jemaah di masjid. Sampailah akhirnya ada satu hari tu, seorang jemaah masjid ni berkenan dan masuk meminang Cik Tipah. Cik Tipah pun menerima baiklah lamaran jemaah masjid tu. Dan Alhamdulillah sampai sekarang Cik Tipah dah hidup bahagia dah dengan suami barunya tu. Dan suami dia juga banyak belajar ilmu untuk melindungi keselamatan Cik Tipah bagi mengelakkan benda ni berulang. Cerita dari Joyah bukan nama sebenar. Cerita pasal minyak dagu benda ni bukan main-main zaman-zaman dulu saya pernah lah juga dengar kan orang cerita pasal minyak dagu. Cuma yang mana dengar ni janganlah pula korang mencari tahu macam mana cara nak buat minyak dagu untuk nak pergi buat orang. Jangan. Sekadar untuk pengetahuan kita sahaja. Tak silap saya ada satu filem Marak yang arahan T.S. Jeffrey tu akan ditayangkan pada hari Khamis ni, cerita pasal pembuatan minyak dagu.